Okey kelas. Cikgu ada share screen. Kamu boleh nampak tak? Boleh nampak screen cikgu? Boleh. 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 Okey, good. Baik. Sebelum hari ini kita nak sambung kepada topik kita. Kita nak buat ulang kaji untuk tajuk haba. Cikgu nak pergi tengok sikit soalan kuis yang cikgu pernah bagi hari tu. Kamu semua dah bersedia? Pastikan ada alat tulis, pastikan ada calculator. Okey, tengok soalan yang pertama ni. Soalan tanya, pada fasa manakah bahan itu berada dalam kedua-dua keadaan pepejal dan cecair? Kedua-dua pepejal dan cecair, ini lengkung penyejukan. Okey, 100 darjah dia mendidih, kemudian disejukkan. Ini A tu adalah antara gas dan pepejal. Gas dan cecair. Sini cecair, sini haba pendam, cecair dan pepejal. So jawapannya adalah C lah, pepejal dan cecair. Okey, itu soalan 1. Tengok pula soalan 2. Okey, dia menunjukkan radar sebagai menentukan haba pendam tentu penguapan air. Okey, nilai muatan haba penguapan yang diperolehi adalah lebih tinggi. Okey, dia tanya kenapa lebih tinggi daripada nilai yang sebenar. Okey, jadi jawapan di situ adalah kerana terdapat sejumlah haba yang telah dibebaskan ke persekitaran. Okey, macam mana kita hubung kaitkan tu? Kamu tengok, kita ada hubungan Q sama dengan ML. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Okey, Q sama dengan ML. Pada masa yang sama, Q sama dengan PT sama dengan ML. Sekarang dia tanya, soalan ada mention kat sana. Alright. Nilai muatan haba tentu penguapan yang diperolehi lebih tinggi daripada nilai sebenar. Sini. Nilai L ni yang diperolehi lebih tinggi daripada nilai sebenar. Okey, ini disebabkan oleh haba yang dibekalkan oleh PT ni, Q dah sama dengan PT, haba yang dibekalkan tu banyak. Tapi dah hilang sikit ke persekitaran. Jadi, bila kita nak cari L, kita akan guna rumus PT per M. Okay, dengan anggapan semua yang dibekalkan ni sama dengan yang diterima. Padahal yang diterima tu rendah saja. Dia tak sampai pun nilai PT kan. Sebab tu nilai yang kita dapat tu lebih tinggi daripada nilai yang sepatutnya. Okay, sebab PT ni nilai besar. Padahal ML tu totalnya sekarang sudah rendah. Faham tak? Ini lebih besar. Yang dibekalkan lebih besar padahal keseluruhan di sini dah jadi rendah sebab dah hilang ke persekitaran. Okey, Q sudah hilang ke persekitaran. Itulah sebabnya nilai yang kita dapat ini lebih tinggi. Sebab kita dah guna Q yang tinggi padahal Q dia rendah aja di situ. Okey, faham tak kelas? Q di sini tinggi padahal Q yang diterima ML tu tak sampai pun macam ni. Kalau lah di sini cikgu letak katakan nilainya adalah 10 kilojoule. Padahal yang diterima sini mungkin tak sampai 10 kilojoule, mungkin 9 kilojoule saja. Tapi bila kita kira, kita still guna formula untuk 10 kilojoule. Jadi nilai L yang kita akan dapat tu mestilah lebih tinggi. Okay, sebab kita ambil nilai yang tinggi. Okay, jawapannya adalah disebabkan oleh haba yang hilang ke persekitaran. Soalan 3. Seorang budak lelaki telah diberi semangkuk sup. Okey, ini cerita sup dengan sayur. Okey. Dua-duanya sangat panas. Okay, kita masih boleh lagi kunyah sayur tu tau. Tapi sup tu terlalu panas untuk kita hirup. Okey, kenapa dia tanya? Okey, bila kaitan dengan suhu yang sangat panas ni, dia dah mendidih. Okey, dia hanya berkaitan dengan haba pendam yang terdapat dalam kuah tu. Haba pendam yang terdapat dalam kuah itu menyebabkan dia lebih tinggi. Kan kita dah bincang kalau daripada cecair nak pergi gas, haba pendam dia lebih tinggi daripada pepejal pergi cecair. Cikgu pernah bincang ni kan? Sebab itulah air tu susah kita nak hirup. Tapi batang sayur tu kita boleh lagi gigit sebab haba pendamnya lebih rendah dalam keadaan pepejal. Alright, itu soalan 3. Untuk soalan 4. Okay, 65 gram air dicampurkan ini. Anggapkan tiada haba yang terbebas ke persekitaran.
apakah suhu akhir? Sekejap, cikgu nak tengok soalan 4 ni ramai tak yang betul. Okey, soalan 4. Ramai yang betul. Ada 6, 7 orang yang salah, 12 orang yang betul. So cikgu kira kamu tengok balik soalan 4 nanti. Cikgu tunjukkan. Ni soalan 4. ...65 gram air, 15 darjah Celsius. Okey, dia adalah cerita tentang sentuhan terma. Okey, mesti ada sentuhan terma untuk berlakunya keseimbangan terma. Jadi kita ada air 65 gram. Okey, maksudnya 0.65 kg. Dan suhunya adalah 15 darjah Celsius. Dicampurkan dengan berapa air ni? 120 air juga. 0.065. Okey, 120 adalah 0.12 kg. 120 kg. Dan suhunya adalah 42 darjah Celsius. Air juga. Right? Apakah suhu akhir campuran? Baik, suhu akhir campuran adalah theta. Pada suhu akhir kita anggapkan haba yang masuk ini mesti sama dengan haba yang keluar. Okey, Q1 mesti sama dengan Q daripada air 0.12 tu, Q2. Jadi kamu guna inilah, Q1 sama dengan Q2, Q1 sama dengan M1C theta 1, Q2 sama dengan jisim yang kedua, C haba pendam tentu yang kedua, sama je air, dan perubahan suhu yang kedua. Okey, kamu akan guna formula ini. Kemudian C ni kita boleh abaikan dah. Kita boleh bahagi, pindah ke kiri atau pindah ke kanan sebab dia adalah C air yang sama. Alright, just gantikan sahaja yang ini je. 0.065 untuk M1 darabkan dengan theta. Okey, kalau sini sudu pula. Aduh. Kalau sini suhu 15, sini 42, suhu akhir kamu kena agak-agak berada di antara 15 hingga 42 kan? Tinggi daripada 15 tapi mesti kurang sikit suhu dia daripada 42. Okey, itu yang pasti. Jadi theta ini, theta akhir mesti besar daripada 15. So that kita buat theta tolak 15 sebab dia lebih besar. Okey. Untuk yang kedua ini, kita gantikan M2-nya adalah 0.120 kg Kemudian darab dengan theta sahaja tinggal. 42 ni lebih tinggi daripada suhu akhir. Ini kamu kena tahu. 42 tolak theta lah. Okey. Baik. Sampai sini. Banyak kan kelas nak pindah kiri kanan. Kadang-kadang ada yang smart nak pindah-pindah ni tak ada masalah. Yang ada problem, hilang ke? Sekejap ya. Cikgu nak keluarkan kalkulator, cikgu nak tunjuk cara tu. Okey. Cikgu nak, kalau siapa yang rasa lemah nak pindah kiri kanan, bukan semua orang hebat matematik kan. Kadang-kadang kamu tengok sini, kamu nak darab lagi, kemudian kamu darab sini lagi, ada perpuluhan pula tu besar, pindah lagi kiri kanan. Okey, just guna kalkulator saja, tekan terus je akan bagi kamu jawapan theta. Tapi kamu kena ada satu persamaan. Pastikan kamu ada satu persamaan. Semua orang get ready dengan kalkulator. Ada satu persamaan dan ada satu pemboleh ubah yang kita tak tahu saja. Itu syarat dia. Satu persamaan dan satu pemboleh ubah yang kita tak tahu. Jadi kat sini pemboleh ubahnya adalah theta. Satu saja yang kita tak tahu. Jadi kita boleh guna kalkulator, type persamaan ni. 0.05. Okey, type macam mana kita tulis? 0.065. Nak salah lah tu. Okey, kurungan. Theta itu adalah pemboleh ubah yang kita tak tahu. Kamu tekan X, letakkan nilai itu sebagai X. Cikgu tekan alpha, cikgu tekan ni. Penutup kurungan tu, atas tu ada X merah kan? Okey, kemudian follow lagi. Tolak 15. Cikgu tak tahulah cikgu dah pernah ajar ke tak kelas kamu yang ini. Belum.
Belum. Okay, follow sekarang. Okay. Lepas tu dah sampai sini ada tanda sama dengan kan? Kita nak type. Jangan tekan sama dengan bawah. Never. Kamu tekan alpha lagi sekali. Tekan sama dengan yang atas perkataan calculate tu. Sampai keluar. Display kita sama dengan. Alright. Okay. Kemudian kamu type lagi 0.120. Okay. 0.120. Kurungan 42 tolak theta. Okay, type 42. Tolak. Theta tu kamu tekan sekali lagi pemboleh ubah kan? Kamu tekan X. Alpha. Nak tekan yang merah je mesti tekan alpha. Y pula. X. Alpha sekali lagi. X. Okay, dan kita dah type segala-galanya. Kita dah type semua ni. Okay, bila kita dah type, jangan tekan sama dengan dulu. Kamu tekan shift calculate 2 kali. Shift calculate tekan 2 kali. Mana? Shift calculate. Sekali lagi shift calculate. Okay, itu jawapan theta, terus bagi. Tak payah pindah pun. Mak, 31.5135. Ilmu baru hari ni. Hebat tak kalkulator kita? Tak payah pindah kiri kanan kan, besar kan? MC theta 1, MC theta 2 tu nilai dia sangat banyak dan sangat besar kiri kanan. Silap darab, silap pindah, susah nak dapat. Okey, ada siapa yang ada masalah tak? Boleh? Boleh, ada masalah ke? Cikgu tak nampak kamu punya tu kat mana tah? Ni. Boleh. Boleh? Cikgu tak nampak apa kamu punya mesej, cikgu tak dapat baca. Boleh type equation sama dengan tu, kamu jangan terus tekan sama dengan, ambil shift calculation, ambil alpha sama dengan ya. Okey, dan kita tak nak tunggu lama untuk soalan. Ya. Boleh guna ke cara ni kalau ada yang bentuk boleh? Katakan kamu nak cari 2x tambah 5 sama dengan 27 tolak 3x kan? Macam ni. Kamu nak cari nilai x. Okey, apa nilai x? Boleh guna ni asalkan ada persamaan dan satu pemboleh ubah saja, x saja. Kalau sini x, sini y tak boleh lah. Dua pemboleh ubah tak boleh. Okay. Senang kan? Kalau simple-simple punya nombor boleh je lah pindah kiri kanan. Kalau rasa banyaknya nak darab ke dalam lagi macam ni, kalkulator je. Okay, dia menjimatkan masa kamu dan mengurangkan kesilapan. Okay, next. Soalan 5, last one. Proses manakah yang berikut melibatkan proses penyerapan haba? Cikgu rasa ramai dapat jawab dengan betul soalan tu. Itu dia, peleburan dan pendidihan jawapannya. Okay. Boleh kita teruskan? Boleh? Boleh. Okay, untuk hari ni sebelum kita terus kepada perbincangan, apa yang kita nak bincang hari ni. Okay. Cikgu nak ajak kamu buat kuis dulu. Okay, sekali lagi hari ni kita buat kuis. Semua orang ready? Semua orang kena join. Cikgu share link. Nak share link. Sekejap. Okay, boleh tak? Masuk. Semua orang pergi pada kamu punya in-call message, cuba tekan link tu, boleh masuk tak? Alright, ada yang dah mula masuk. Okay, semua orang masuk. Cikgu tunggu semua orang masuk dulu. Dua belas lagi.
Ada 20 orang. Okay, 13 lagi. Okay, ada kuis-kuis sikit baru enjoy, asyik belajar, stres saja kan. 17 lagi cepat masuk, ada 20 orang. Siapa lagi 3 orang tak masuk ni? 18. Lagi? 19. Seorang lagi? $20. Okay, 20 orang Kita mula sekarang. 22. Alright. Boleh, kita mula sekarang. Okay, ready? Okay, go. Good luck, everyone. Buat baik-baik tengok baik-baik.
Okey. Okey, itu dia, kita dah siap. Okey, semua orang dah cuba jawab, well done. Itu dia, kita ada Jin Cheng kat atas tu ha. Bagus. Okey. Jin Cheng, Yao Zu, Chun Yi, Heng Isi, Si Ying, Bei Jin Hong, Tan Chiao Eun, Husnina, kita ada Wardina, Gowindan. Okey, good. Top 10 di sana. Tepuk tangan. Maksudnya okey, kita Cikgu, ya. kenapa soalan last tu saya tak sempat jawab dah habis? Timing. Oh, okay. Tak sempat habis kan? Ada yang tak sempat habis kan? Okey, tak apa. Maksudnya ini ada yang jawab betul, ada yang jawab salah, tak apa. Okey, ini game nak bagi kamu jangan selalu bosan lah. Cik dengar je kan, kita sekali-sekala kita main. Penutup bab bolehlah kita buat. Alright. Kita akan go through pada question tu nanti. Tahniah yang dah berjaya tu, nampak sangat bersaing tadi. Cikgu suka tengok persaingan tu. Next, kita nak sambung lah untuk hari ni. Kita nak bincang penutup bab kita. Sekejap ya. Lupa cikgu belum buka lagi. Is that this one? Sekejap. Kamu masih nampak skrin cikgu kan? Masih? Okay, tengoklah. Sekejap ya. Cikgu nak bincang untuk penutupan bab hari ni. Okay. Ini.
dengar suara cikgu tak? Bergaung cikgu. Kenapa bergaung? Okay, sekejap. Okay. Masih bergaung. Takutnya nak cakap. Okey, dengar suara cikgu tak? Dengar. Okey. Apa pasal? Alright, panik sekejap cikgu. Takut nak cakap tahu tak? Takut bergaung. Okey, Istad kamu boleh nampak cikgu punya skrin? Belum. Belum nampak, cikgu belum share sekejap. Alright. Okay, so far ni dah boleh sekarang nampak tak? Nampak. Okay. Thank God. Makanya. Baik, ini kita nak buat revision sikit untuk bab 4 sebelum kita sambung besok bab 5 gelombang. Okay, jadi apa yang kamu dah belajar dalam bab 4 ni kita dah summarizekan di sini. Yang pertama sekali kamu dah belajar kepada keseimbangan terma. Okey. Ni pula buat hal. Keseimbangan terma ni melibatkan dua objek yang bersentuhan. Kalau tak bersentuhan tak ada berlaku keseimbangan terma. Mesti in contact. Okey, dua tapak tangan mesti bersentuhan baru haba boleh transfer dari kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Okey. Macam tu juga kalau air dengan air panas dengan air sejuk. Mesti campur dua-dua, mesti ada contact to each other baru ada sentuhan terma dan adalah keseimbangan terma akan berlaku. Contoh lain lagi, mesti ada sentuhan. Kalau air dalam cawan pun boleh. Cawan yang sejuk, kita tuang air panas, kopi. Okey, ada sentuhan antara air dan pepejal cawan tu. Ada sentuhan terma kat situ akan berlaku keseimbangan terma. So point yang cikgu nak beritahu kamu di sini, keseimbangan terma mesti berlaku hanya disebabkan adanya sentuhan terma. Okey, istilah dia. Jadi ada banyak aplikasi dalam kehidupan kita untuk keseimbangan terma ni. Kalau kita tengok kalau kamu demam, mak akan letak towel kan, towel yang basah dekat dahi. Itu ada sentuhan terma supaya haba boleh mengalir dalam dua arah. Daripada badan ke towel, daripada towel pun ke dalam badan. So ada berlaku sentuhan terma dan keseimbangan terma, dia boleh sejukkan badan lah. Okey, ni
Menentu ukur sebuah termometer, cikgu rasa tadi ada soalan termometer dalam kaca menggunakan takat yang tetap. Ada termometer, menentu ukur ni maksudnya termometer yang kosong, yang zero, tak ada senggatan. Tapi kamu diminta untuk tandakan sendiri senggatan, buat dia jadi satu termometer yang boleh diukur. Jadi senang aja, kita masuk termometer dalam ais yang kita dah tahu suhu dia mesti 0 darjah Celsius. Kita letak dalam ais. Okey, biar seketika kemudian tengok dia punya mercury turun sampai takat mana, kita tanda. Ambil pen, marker pen, tanda. Okey, dan keluarkan daripada ais. Dah keluar daripada ais, kita ambil termometer yang sama tadi yang dah ada senggatan 0 darjah. Kita masukkan pula dalam air mendidih. Kenapa nak air mendidih? Kenapa kita masuk dalam air mendidih pula? Ada siapa tahu? Lepas kita masuk dalam air, kita masuk dalam air mendidih pula. Termometer yang kosong tadi tahu tak ada senggatan. Okey, kenapa sekarang? Dina? Seeing? Ya. Kenapa kita masukkan dalam air mendidih pula? Lepas dah masuk dalam air sejuk tu ke? Mungkin sebab nak seimbangkan dia balik. You tu. Isi, kenapa isi? Tak apa, good try. Tadi kita dah letak dalam air sejuk yang kita dah tahu, air batu. Suhu 0 darjah, kita masuk, kita dapatkan tengok dia turun sampai mana. Okey, sampai bawah dia turun, kita ambil marker pen, tanda tempat. Nak tahu beza. Beza apa Dina? Beza yang theta tu. Dah hampir dah tu tapi tak tepat lagi. Kita keluarkan kita keluarkan daripada air batu, kemudian kita masuk dalam air mendidih. Itu kita nak dapatkan takat didih. Takat didih. Tadi kita masuk 0 darjah, kita tahu situ suhu 0 darjah. Kemudian kita masuk dalam air mendidih, dia akan naik termometer tu sampai dia berhenti. Okey, tanda kat situ, ambil marker pen, tanda kat situ. Itu adalah suhu 100 darjah. Jadi kita dah ada 2 senggatan pada termometer kita. Senggatan 0 darjah hingga senggatan 100 darjah. Jadi kita ambillah ruler, ukur berapa panjang tu. Panjang daripada 0 sampai 100 tu, panjang itu mewakili 100 darjah Celsius. So that ada 2 senggatan tu dah cukup, kita boleh gunalah untuk cari temperature apa-apa bahan lain. Okay, letak di tempat, katakan dah letak dalam air, katakan air suhu bilik, kita letak, kita tengok dia naik berapa tinggi dia naik. Dari situ kita dah boleh kira lah guna nisbah. Okay, itu menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan 2 takat. Takat lebur, nampak tak? Takat lebur dan takat didih air ni. Alright, itu dalam keseimbangan terma kamu dah belajar wawa dulu. Kemudian kita ada bahagian yang kedua, kita ada muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu kamu kena tahu definisi dia. Muatan haba tentu adalah C, simbolnya C. Okey, C sama dengan Q per M theta. Okay, ataupun dia datang daripada, cikgu selalu suka ingat yang ni, Q sama dengan MC theta. So C sama dengan Q bahagi M theta. Maksudnya apa? C adalah muatan haba tentu. Dan kalau kita nak definisi dia, tak larang nak hafal ayat. Cikgu tak suruh hafal ayat pun, cikgu suruh faham. Okay? Kita tengok formula saja boleh hafal dah. Okay, C adalah muatan haba tentu C. Tengok formula dia Q ke atas. Adalah haba ataupun tenaga yang diperlukan. Q adalah haba untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan. Cikgu sebut M kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, ambil formula saja. Tenaga, energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, haba yang diperlukan. Itulah takrifan muatan haba tentu. Jangan hafal banyak-banyak tu. Hafal lah ayat dalam buku teks. Jangan buat kerja susah. Tengok formula, boleh definisikan. Sekali lagi, muatan haba tentu adalah tenaga. Q adalah tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Suhu siapa? Ini dia M. 1 kilogram bahan, kemudian ada theta sebanyak 1 darjah Celsius.
dia adalah haba. Kena sebut dengan haba dulu. Muatan haba tentu adalah haba yang diperlukan. Okey, dalam muatan haba tentu kita ada bincang aplikasi dalam kehidupan harian. Kita ada bincang tentang kejuruteraan bahan dan fenomena alam. Okey, bayu laut, bayu darat. Kemudian dalam kehidupan harian tu utensil, cooking utensil, alatan memasak. Kemudian dalam kejuruteraan kenderaan, radiator, semua ni kita guna muatan haba tentu. Kenapa dalam radiator kita guna air? Contoh dia, itu kejuruteraan bahan lah. Okay, kenapa guna air? Sebab muatan haba tentu dia besar. Jadi dia sukar untuk dipanaskan. Dia perlukan haba yang cukup banyak baru dia panas. Kalau C dia besar. Kalau C dia kecil, dia berguna sebagai cooking utensil, alatan memasak. Sebab C kecil, kamu kena faham untuk relate yang ni. Sebab tajuk muatan haba tentu ni banyak sangat dalam soalan 10 markah. Kalau C besar, cepat panas, lambat panas. Lambat panas. Kalau C kecil, cepat panas. Okey, yang ni kena faham baik-baik. Kalau cepat panas ni kita guna sebagai alatan memasak lah. Ambil bahan dengan muatan haba tentu yang kecil, kita jadikan dia periuk. Cepat panas, cepat masak. Okey, itu contoh. Kamu dah belajar ni. Kemudian kita ada yang hari tu kita belajar haba pendam tentu. Haba pendam tentu ni adalah haba. Dia adalah haba lah. Okey, haba. Dia ada dua, haba pendam pelakuran dan haba pendam tentu penguapan. Pelakuran semasa perubahan fasa pepejal dan cecair. Pelakuran pepejal kepada cecair ataupun cecair kepada pepejal. Penguapan wap. Okey, maksudnya cecair kepada wap ataupun wap kepada cecair. Okey, itu haba pendam tentu penguapan. Dan Q, kita ada formula Q sama dengan ml. Okey, Q adalah haba, M adalah jisim, L adalah haba pendam tentu. Okey, jadi kalau pemanas elektrik, kita ada Q sama dengan PT. Dan always remember PT yang dibekalkan. PT adalah tenaga haba yang dibekalkan oleh pemanas elektrik. Kita anggap haba itu semua diterima oleh bahan yang dipanaskan. Jadi diterima sama dengan Q. Jadi PT sama dengan Q, PT sama dengan ml lah. Okay, kita anggapkan itu tiada haba yang terbebas ke persekitaran. Okay, kemudian kita ada aplikasi yang itu tadi untuk aplikasi juga dalam kehidupan sistem penyejukan peti ais. Kita ada haba pendam tentu, penyejatan peluh, pengukusan makanan. Okey, ini ada dalam aplikasinya. Dan part bahagian yang terakhir hari itu kita belajar adalah hukum gas. Okey, ada berapa hukum gas, ingat tak? Tiga. Okay, very good. Hukum gas ada 4 pemalar yang kita perhatikan. P, V, T dan M. Okay, P, pressure, tekanan, isi padu, volume, T, suhu, temperature dan M adalah jisim. Ada 4 pemberi ubah ni yang berubah-ubah. Yang tak berubah hanyalah jisim gas yang digunakan. Jadi kita membicarakan hukum gas ada 3. Yang pertama sekali, hubungan antara isi padu bagi tekanan dengan isi padu. P dan V. Jadi apabila isi padu bertambah, tekanan jadi kurang. Dengan syarat suhu dimalarkan dan jisim pun dimalarkan. Okey? Apabila ini kita boleh fikir logik. Kalau ruang dia besar, isi padu kita bagi ruang yang besar. Okay, ini kita fikir logik saja kelas. Jangan jadikan dia susah nak faham. Senang aja fikir logik. Kamu ada satu bekas macam ni. Okay, kuantiti gas yang dalam tu, jisim dia sama. Okay, kita biarkan ruang yang besar. Jadi kamu dah tahu, dia bebas bergerak di dalam dan pergerakan dia pun tak banyak melanggar dinding. Okay, bila dia langgar dinding tu yang ada tekanan. Sekarang kalau dia ada ruang yang besar, dia kurang melanggar dinding. Jadi tekanannya dikurangkan. Okay, itu hubungan kalau isi padu dia besar, tekanan dia kurang. Nampak tak bersongsangan? Okay, kalau jumlah gas yang sama, cikgu masukkan dalam bekas yang kecil ni. Sama, gas yang sama tadi, bilangan molekul dia sama, cikgu masukkan tempat yang kecil pula.
Nampak tak? Ruang dia kecil. Jadi dia dah semakin padat. Isi padu dia dah kurang. Dia dah semakin padat, banyak berlanggar dengan dinding. Okey, syarat dia suhu malar. Dia berlanggar dengan dinding lebih kerap, dia menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Jadi isi padu kecil, tekanan tinggi. Itu hukum yang pertama, hukum Boyles, iaitu P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey. Hukum yang kedua, hubungan antara tekanan P dan suhu T. Okay, antara tekanan dan suhu bagi satu gas, kita ada hukum Gay-Lussac, ini yang terakhir hari itu cikgu terangkan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, apabila suhu bertambah, tekanan mestilah bertambah. Kita panaskan dia, tekanan dia akan bertambah. Tapi dengan syarat kita jangan kacau bilangan molekul dalam tu, jangan ubah-ubah bilangan molekul dan kita jangan tukar dia punya volume. Contohnya tayar kereta. Tayar kereta yang lama-lama bergerak di atas jalan berlaku geseran. Lama-lama dia jadi panas kan tayar? Okay, tayar kereta kalau bergerak daripada Perak pergi KL katakan. Tayar berpusing saja atas jalan raya. Tayar tu menjadi panas. Tapi bila terlalu panas, lama-lama tayar tu boleh meletup, agak berbahaya. Okey. Tapi di situ tayar yang panas ni dia tak jadi kembang ataupun dia tak mengecut. Walaupun dia panas, tapi isi padu dia tak bertambah. Tayar besar itu 18 inci lah. Maksudnya kita kawal dia punya isi padu, tapi kita dah injek dia dengan suhu yang lebih tinggi bila ada geseran di atas jalan raya. Kat situ kita tahu tekanan dalam molekul tu sangat tinggi. Dia banyak tekanan menghentam kepada dinding tayar. Jadi sebab tu tayar boleh pecah kalau bergerak terlalu lama atas jalan raya ataupun kita bagi tekanan kalau kita pump dia terlalu kuat kalau nak bergerak jauh. Okay. Jadi ini adalah hukum Gay-Lussac, aplikasi dia kat situ. Kalau suhu bertambah, tekanan akan bertambah sebab kita tahu molekul tu bergerak dengan lebih laju dan menghentam dinding bekas. Alright, dan yang ketiga hukum Charles ni, hukum isi padu V dan suhu T. Okay, so apabila suhu bertambah, di sini tak ada nampak tekanan, maksudnya tekanan dan jisim dimalarkan. Okay, tak nampak tekanan, dia dimalarkan. Apabila suhu kita tambah, tekanan kita kekalkan, isi padu dia pun akan ikut bertambah dalam proses nak maintain tekanan tu. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Cikgu dah bagi kamu hari tu segitiga ni, senang nak ingat. Okay, segitiga atas PVT. Okay, kalau atas darab atas itu adalah hukum Boyles. P darab V. Okey. Kalau sini P per T ni adalah hukum Gay-Lussac. Okey. Kalau V T tu, V per T tu adalah hukum Charles. Ini adalah Charles. Okey. Boyles, Gay-Lussac, Charles. Ingat segitiga ni. Kalau dalam satu hukum tu tak dinyatakan pemboleh ubah yang satu lagi, maksudnya dia dimalarkan lah. Okey, tu kesimpulan keseluruhannya. Kita tengok penilaian prestasi. Kamu boleh kuasai setakat mana sekarang ni. Sebuah mesin penyuntik steam yang menyalurkan steam ke dalam air dalam gelas, ready. Apa maksud haba pendam? Okey. Boleh tarifkan tak? Yozu, apa maksud haba pendam? Ong Yozu? Kuantiti haba yang diperlukan semasa perubahan fasa 1 kg bahan itu. Okay, very good. Semasa perubahan fasa 1 kg bahan, perubahan fasa tapi tiada perubahan suhu. Okay. Soalan B ni, dia kata terangkan bagaimana air di dalam gelas dipanaskan oleh steam yang disuntik ke dalam dia. Okay, macam mana dia dipanaskan? Apa yang berlaku? Apa yang dah berlaku di sini? Bagaimana air dipanaskan? Okay, ada kontak tak kat situ? Ada sentuhan terma kan? Okay, bila dia steam disuntik ke dalam air, kita dah tengok di situ ada sentuhan terma.
maksudnya keseimbangan terma akan berlaku lah. Keseimbangan terma akan berlaku, jadi air tu boleh jadi lebih panas sebab steam kita tahu dia sangat panas. Okey, apakah kelebihan pemanasan air melalui kaedah suntikan steam? Jadi dia menjimatkan tenaga dan menjimatkan masa. Tak perlu tunggu yang lama baru air boleh panas. Suntik sekejap saja, ada sentuhan terma. Lagi satu, kalau kita guna steam, kita tahu haba pendam dia sangat tinggi. Haba pendam sangat tinggi, masuk dalam air dia boleh alirkan haba yang banyak. Jadi dia ambil masa yang singkat saja untuk panaskan air. Okey, baik. Tak apa yang tu sekarang. Cuba tengok yang ini. Menunjukkan keseimbangan terma. Yang pertama ada tak? Satu objek panas dan satu objek sejuk diletakkan bersebelahan. Ada sentuhan terma, ada menunjukkan keseimbangan terma tak? Ada tak? Ada nampak tak? Dia kata bersentuhan ke tak ada ke? Tadi cikgu dah bagi tahu keseimbangan terma, kena hati-hati. Untuk berlaku keseimbangan terma mesti ada sentuhan. Mesti ada sentuhan terma. Alright. Jadi kalau dia letakkan bersebelahan, kalau dalam ayat tu kata bersentuhan, itu ada berlakunya keseimbangan terma. Objek panas dan satu objek sejuk diletakkan bersebelahan. Bersebelahan di situ macam tak pasti, sentuh ke tak. Kalau cikgu kata ini tak sentuh, cikgu kata ini tak ada keseimbangan terma. Dia kata bersebelahan je. Ini pun bersebelahan juga. Tak sentuh. Ada udara di antara dia. So ada antara yang kecil, bekas besar dan ada udara lagi. Ada kontak dengan udara pula. Jadi itu kita kata tak ada keseimbangan terma. Mesti touch. Satu objek dipanaskan oleh sumber api berhampiran. Objek dipanaskan. Ini dipanaskan. Kita bekalkan dia dengan haba. Ini bukan keseimbangan terma. Okey? Ini bukan keseimbangan terma. C. Dua objek pada suhu yang sama dan bersentuhan supaya haba dapat dipindahkan antara satu sama lain tapi tiada pemindahan haba bersih berlaku. Dua objek pada suhu yang sama. Okey, seeing. Ada keseimbangan terma tak? Seeing, what do you think? Suhu, dua objek, suhu yang sama dan bersentuhan sekarang supaya haba dapat dipindahkan. Cuma di situ suhu sama. Haba dapat dipindahkan antara satu sama lain, maksudnya dari tangan kiri pergi tangan kanan, kanan pergi kiri. Tetapi tiada pemindahan haba berlaku. Ada. Ada? Ada. Okey. Tiada pemindahan haba berlaku. Apa maksud ni? Tiada pemindahan haba bersih. Okey, suhu sama maksudnya theta 1 sama dengan theta 2. Okey, suhu sama tak ada masalah. Suhu sama ke, tak sama ke, tak ada masalah. Ingat tu, asalkan dia bersentuh. Cikgu dah kata tadi, asalkan dia bersentuh mesti ada keseimbangan terma. Okey, tiada pemindahan haba bersih berlaku di sini maksudnya Q yang pertama tolak Q yang kedua sama dengan kosong. Okey, ada sentuhan terma. Dua objek pada suhu yang sama tapi dipisahkan oleh satu penghalang haba. Ini dah nampak lah. Tak ada berlakunya keseimbangan terma. Okey, poin dia tadi mesti ada sentuhan terma. Tak kira lah suhu sama ke, suhu tak sama ke, tak apa. Okey. Tengok soalan 3. Bongkah A mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi dan bongkah B mempunyai nilai muatan haba tentu yang rendah. Jika kedua-dua bongkah mempunyai jisim yang sama, bongkah yang manakah memerlukan lebih banyak tenaga untuk menaikkan suhu sebanyak 10 darjah Celsius? Okey, siapa nak cuba? Bongkah A. Memerlukan lebih banyak tenaga. Okey, muatan haba tentu yang tinggi. C dia lebih tinggi.
Okey, B mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah. Okey, B cepat panas, haba sikit saja dia dah panas. Jadi kalau C perlukan haba yang sangat banyak baru dia boleh panas. Jadi bongkah yang mana memerlukan lebih banyak tenaga? Okey, bongkah A lah. Okey, good. Boleh kan? Faham? Ada yang tak faham tanya, okey? Soalan B. Bongkah yang manakah lebih cepat menjadi panas sekiranya tak dibekalkan dengan haba yang sama? Bongkar B. Okey, bongkar B. Cepat panas, alasan dia terangkan. Kenapa? Nilai muatan haba tentu yang rendah. Okey, muatan haba tentu yang rendah. Okey, muatan haba tentu yang rendah maksudnya dia perlukan sikit je tenaga untuk dipanaskan. Alright. Easy. Number 4. Haba pendam tentu. Tadi dah tanya kan haba pendam tentu? Okey, tak apa. Kita terus B. Jisim seketul ais yang sedang melebur berkurang sebanyak 0.8 kg. Berapakah kuantiti haba yang telah diserap daripada persekitaran oleh ketulan ais itu? Haba pendam tentu pelakuran dia dah beri. Berapakah kuantiti haba? So dia tanya Q yang diserap daripada persekitaran. Jadi melebur berkurang sebanyak 0.8 ini adalah jisim yang dah berubah daripada pepejar kepada cecair. Itu jisim yang dah berubah. Jadi kita ambil itu sebagai M. Kemudian ada perubahan fasa, tak ada perubahan suhu, jadi kita guna formula Q sama dengan ml. So dapat berapa kelas? Dapat berapa? Gawindan dapat berapa? Ganti masuk. M dia ambil 0.8, ambil kalkulator tekan. L dia terus masuk 3.34 darab 10 kuasa 5. Cepat, siapa dah ada jawapan? 227,120. Orang lain tolong semak 227,120. Q 227,120. Sama Sama. Sama dengan Okay. jawapan Wadina je ko. R. Okay, good. 227,120. Thank you Gowindan, Tita Dina. Jadi ataupun kamu boleh tulis 2.27 darab 10 kuasa 5. Jol sebab Q. Alright. Next. Soalan 5. Apakah masuk haba pendam tentu penguapan? Biasanya ni soalan structure lah. Dia tanya dulu masuk mula-mula. Kemudian baru tanya soalan ni. Ni biasa soalan struktur bahagian A. Haba pendam tentu penguapan tahu kuantiti haba yang diserap semasa perubahan fasa cecair. Sebab dia dah sebut penguapan. Kena sebut haba yang diserap semasa perubahan cecair kepada gas. Okey. Haba yang diserap oleh 1 kilogram cecair untuk berubah menjadi gas tanpa perubahan suhu. Okey, soalan B. Graf menunjukkan graf jisim air melawan masa. Jisim melawan masa apabila air di dalam sebuah bikar dipanaskan oleh pemanah elektrik. Okey, kuasa dia dah beri P. Okey, so biasanya kalau dia bagi kuasa dan T, kita akan guna inilah untuk dapatkan haba yang dibekalkan. Q sama dengan PT kan? Okey, dan kita anggap haba yang dibekalkan tu mesti sama dengan haba yang digunakan. Alright, question dia, kita tengok balik dulu graf tu. Jadi 400 ini jisim daripada 480, jisim dia dah berkurang jadi 200 dan makin kurang lagi dengan pertambahan masa. Okey, bikar tu memanaskan air. Bila dipanaskan air, asalnya jisim 480 gram, jisim dia dah berkurang. Kenapa berkurang? Kenapa berkurang ni jisim dia? 480 dah jadi. Apa? Tak dengar. Menjadi gas. Sebab air tu daripada 480 dia dah mendidih, separuh dah keluar jadi gas. Bila dah keluar jadi gas, inilah yang tinggal 200. Selepas 701 saat tinggal 200 saja jisim dia. Maksudnya yang lain tu semua dah keluar jadi gas. Okey, bagus. Fahamkan yang tu Sekarang soalan yang pertama.
hitungkan jisim air yang mendidih menjadi steam dari T 360 hingga 710. Okay, bila kamu dah faham tu, kamu boleh jawab soalan ni. Berapa jisim yang dah menjadi steam? Itu soalan dia. Okay, berapa kelas? Cepat, berapa? 280. 200? 280. 280 Wadina pun. Orang lain? Ruchuan juga tak dengar suara pun. Ruchuan dapat berapa? 0.28 kg. 0.28 kg. 0.28 kg maksudnya 280 jugalah 480 tolak 200 iaitu 280 gram sama dengan 0.28 kg. Okay, good. Soalan yang kedua, kira haba pendam tentu penguapan air. Maksudnya separuh dah keluar jadi gas. Yang keluar jadi gas adalah 0.28 kg. Soalan sekarang haba pendam tentu penguapan. Apa ni? Dia minta apa ni? Dia minta Q ke? LV. Dia minta LV. Dia minta LV bukan Q Soalan minta LV. Jadi Q datang daripada ini kelas. Q sama dengan PT tadi. Kita ambil kita buat di sini Q sama dengan MLV. So at the same time Q sama dengan haba yang dibekalkan dan M itu kita masuk 0.28 darah LV. So kamu boleh dapat LV. PT ganti masuk, pastikan unit SI dulu. Sini saat, sini watt. Kalau sini kilowatt pun tak boleh. Kena watt. Okay. 1800 darab 360 tolong tekan bahagi 0.28 kg juga mesti dalam SI. Okay, berapa kelas? Berapa? L sama dengan Josian, berapa Josian? Cepat sikit. Okey, berapakah jawapan dia? Dah ada? Ada yang type message ke? 2.25 darah 10 kuasa 6. 2.31 darah 10 kuasa 6. 231 Chunfei 2314 darah 10 kuasa 6. Josian 2.25. Macam mana dapat 2.25? Cuba check. 231 ke 225? Okey. 1800 darab 360 bahagi 0.28. Tekan kalkulator baik-baik. Kamu akan dapat 2. Okay, good now. Josian dapat 2.314. Okay, good Josian. 314 darab 10 kuasa 6. Dina pun dapat sama. Min Halina, Husnina. Okay, good. Husnina pun dapat sama. 2.314 darab 10 kuasa 6. Sebab tu cikgu kata kamu kena biasa dengan kalkulator. Okay, kita habiskan, ada sikit soalan. Sebentuk cincin emas berjisim 5.5 gram mengalami peningkatan suhu daripada 36 hingga 39. Berapakah tenaga haba? Dia tanya itu. Q. Okay. Berapakah tenaga haba yang diserap oleh cincin tersebut? Muatan haba tentu 300. Okay, ni soalan sangat direct sebab nak tengok kamu punya pemahaman saja. Jadi soalan tanya Q, bila ada perubahan suhu, apa formula yang kita guna? Kalau nampak MC theta. Kalau nampak ada perubahan suhu, itu adalah MC theta. Kalau bercerita tentang perubahan fasa, ML. Okay. So nak cari Q pun masukkan M-nya 5.5 gram bahagi 1000 untuk tukar kepada kg. Okay, jangan lupa. Kemudian C dia 300, sekali lagi kalkulator
master, suhu daripada 39 hingga 36, perubahan suhu dia adalah 3 darjah. Okey, darab 3. Theta itu perubahan suhu Jangan ambil 36, jangan ambil 39. Tolak kan? Okey, berapa tu? Okey, semua orang. 95. Berapa? 4.95. Okey, Chun Fei bagi. Sing sebut tadi Alright, thank you. So cepat sikit. Min dapat. Irene dapat 4.95. Okey, bagus. Jadi apa unit dia? Jangan lupa bila semua dalam ini sudah SI, sini SI, sini dah SI, unit sini mesti dapat joule. Okay, Q, Hubble, tenaga mesti joule. Okay, fizik dia mesti kekal dengan unit. Jangan lari daripada unit-unit ni. Nombor 7. Rajah foton menunjukkan label kuasa bagi sebuah cerai elektrik. Berapakah kuasa maksimum cerai elektrik itu? Kamu nampak tak? Power 1850 hingga 2200 ni. Voltage 220 hingga 240. Power 1850 2200. Okey, itu cerai elektrik dah ada label. Semua cerai ada label-label ni. Baik. Sekarang dia tanya kuasa maksimum. Nampaklah tadi kan? Baca je kat situ 2200 watt. Okay, now soalan B. Cikgu nak kamu cuba kira. Hitung masa yang diambil oleh cerai itu untuk mengubah 0.5 kg air mendidih kepada suhu 100 darjah kepada steam. Okay, 100 darjah, tak ada perubahan suhu. Apabila cerai tersebut beroperasi pada kuasa maksimum. Okay, haba penentu pun dia dah beri. Mengubah 0.5 kg air yang mendidih. Maksudnya dia ubah itu, ayat dia mengubah tu maksudnya dia ubah cecair tukar jadi gas. Jadi banyak mana yang diubah itu dia. 0.5 tu dah tukar jadi gas. Itu maksud dia menggunakan perkataan mengubah. Okey, sekarang ini yang dah berubah jadi gas. Ini adalah suhu yang sama. Jadi soalan tanya hitungkan masa. Soalan tanya masa. Okay, kita habiskan sikit lagi soalan tanya T. So, formula apa kita boleh guna? PT sama dengan MLV. Okay, PT sama dengan MLV. Sebab ada bagi kamu haba penentu penguapan dan suhu kat situ pun tak berubah. Kalau suhu tak berubah, Q sama dengan ML. Okay, haba yang digunakan adalah M darab L. Itu haba yang digunakan untuk tukar. Sekarang dia tanya masa. Kita anggap haba yang digunakan itu mesti sama dengan haba yang dibekalkan. Okey, jadi soalan B, Q yang in mesti sama dengan Q yang use, yang digunakan. Jadi Q in adalah PT sama dengan yang digunakan adalah ML. Untuk tukar cecair jadi gas. Jadi PT kat situ P power maksimum 2200. T kat situ nak cari M adalah 0.5 dan L dia dah beri 2.26 darab 10 kuasa 6. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator apa jawapan ni? 0.5 darab 2.26 eksponen 6 kemudian bahagi dengan 2200. Okey, praktis tangan kamu tekan jari-jari kamu tu tekan kalkulator. Berapakah? Pastikan semua dah SI dulu kan tadi. Watt, kg. Berapa? Semua orang? Kena rajin. Belajar fizik, kimia, bio memang kena rajin sikit. Berapa? .513.636. 513.636. Okey, Dina 513.636. Sing pun sama. Nina 513.6. Okey, saat. Suyue 513.6. Chosian pun sama. Roishuan 513.6 saat. Min Halina, Bei Jin Hong, Chun Fei. Okey, good. Jadi 513.636 saat ataupun bolehlah bagi 513.63 pun boleh, 513.6 pun boleh.
Ini 4 angka bererti. Okay? 4 angka bererti. Jangan bagi 513 tak boleh lah. Okay, 513.64 pun boleh. Dia lebih 2 tepat perpuluhan. Apakah andaian yang anda buat dalam perhitungan di 7B? Apa? Soalan ni selalu tanya dalam tajuk haba. Kedua Apa haba yang dibebaskan ke persekitaran. Okey. Semua orang kena ingat. Haba yang masuk ini mesti sama dengan haba yang digunakan. Anggapan kita tiada haba terbebas ke persekitaran. Itu dia anggapan. Tiada haba terbebas ke persekitaran. Okey. Kena faham baik-baik ni. Kena ingatlah. Kita anggapkan haba yang masuk semua digunakan. Itu anggapan sahaja, tapi realitinya tak begitu. Mesti ada haba yang hilang. Kita boleh cuba cover sahaja. Cubalah supaya dia tak hilang. Masa buat eksperimen kan, kita balutlah alatan tu dengan kertas tisu ke whatever supaya dia tak hilang. Tapi hakikatnya susah nak kawal. Kita masih rasa panas udara tu, maksudnya hilanglah haba. Di sekitar tu rasa panas. Okay, question 8. Udara di dalam tayar sebuah kereta lumba tekanan 220 kilopascal pada 27 darjah Celsius. Selepas satu perlumbaan, suhu udara meningkat kepada 87. Itu kan tekanan udara. Tanya P. Okey, ni hukum apa? Gay-Lussac. Gay-Lussac. Okey, ini adalah Gay-Lussac. Okey, ini adalah P. Ini adalah T. Ini adalah T2. Ini adalah P2. Okey, yang pertama tu P1 T1 lah. Okey, sekarang kita nak cari P2. So kita boleh guna P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Okey, suhu mesti berapa? Kelvin. Suhu mesti Kelvin. So 27 mesti tambah dengan 273. Suhu dalam Kelvin, theta tambah 273. Okey. Untuk tukar suhu kepada Kelvin. Dalam darjah tukar kepada Kelvin tambah 273 kelas. Jangan lupa yang itu. Okey, sekarang kita ambillah P2 yang kita nak cari. P2, T2 terus kita bawa ke kanan. Senang kira kan? P1 adalah 220 kilopascal. Ini tak per kilo, biarkan. Bahagi T1, 27 tambah 273. Semua orang praktis. Darab T1. T2, cikgu pindahkan ke kanan tu. 87 tambah 273 lagi. Okey, sekali lagi. Calculator. Buat sama-sama. Sebab bila buat sama-sama, kamu ada experience dengan soalan ni. 264. 264. Oh, Yozu pun dah dapat 264. 264. Okey, 264 apa tu unit dia? KPA. Okey. 264 KPA. Sebab ini Kelvin. Okey, Chunfei KPA. Okey, ni Kelvin dah potong. Tinggal sini saja. So KPA, kilopascal. Okey, kilopascal. Apakah handaian yang dibuat di 8A? Apa pula handaian Isi ni? padu mala. Isi padu mala. Okey, sebab ini hukum Gay-Lussac. Okey, Gay-Lussac. Jadi untuk hukum Gay-Lussac, jisim dan isi padu mesti malar. Jadi itu andaian kita. Jisim dan isi padu dimalarkan. Jangan tambah jisim, jangan tambah isi padu. Dapatlah jawapan ini. Itu syarat dia. Okey, cikgu rasa ni soalan. Ini soalan yang terakhir. Kita buat ni last. Satu gelembung udara terperangkap. Kalau cikgu dulu kan, apalah cerita udara-udara ni. Susah betul cikgu nak faham dulu. Okey, kamu cuba fahamkan tak susah sebenarnya. Cikgu je yang macam lambatnya. Satu gelembung udara terperangkap di bawah sehelai daun yang terapung di permukaan air sebuah tasik. Isi padu gelembung udara ialah 3.6. Ini pasangan dia, suhu 20. Sentimeter padu, so isi padu P1 dan suhu dia, partner dia T1. Okay. Berapakah isi padu udara? Dia tanya itu. P2 apabila suhunya meningkat. T2. Okey, hukum apa? Charles.
Bagus. Kena ingat tiga-tiga ni kena ingat. Nama dia dan takrifan dia. Apa yang dia kata? Boyce, Charles dengan Gay-Lussac. Tiga-tiga kena tahu. Okay. So ini hukum Charles. V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Hukum Charles kata isi padu berkadar langsung dengan suhu. Kalau nampak pecahan, V per T maksudnya berkadar langsung. Kalau macam ni P per V, V 1, 1, 2, 2 ini berkadar songsang. Okay, ini berkadar langsung. Kenapa ini berkadar songsang? Kawan, kenapa ini berkadar langsung? Sebab kita nak tengok hubungan V dengan T pindahkan T tu nampak dua-dua sebelah atas. So berkadar langsung. Jadi kita ganti, cikgu harap kamu faham lah apa cikgu cakap ni. Okey, nak cari V2. Ambil V1 bahagi T1 darabkan dengan T2. Okey, V1 kamu tadi adalah 3.6 cm. Biarkan dia cm. Maksudnya jawapan nanti pun dalam sentimeter. Bahagi T, sini T1 bahagi T1. Jangan lupa suhu mesti Kelvin. So 20 tambah 273 boleh mula tekan siapa yang dah buat tu. Dan darab dengan suhu yang kedua 38 tambah 273. Alright, berapa tu? Kelvin, ni Kelvin. Cuma 3.82 cm3. Sama. Sama, okey. 3.82 cm3. Dia mesti sama dengan inilah. Kalau atas tu sentimeter, bawah pun sentimeter. Kelvin dengan Kelvin dah potong, see? Alright. Orang lain boleh ke? Ada soalan nak tanya cikgu ke? Dapat, sama. Dapat ya? Okay, good. 9B, nyatakan 3 andaian yang dibuat dalam perhitungan. 3 dia minta. 3 andaian. Apa ni? Jisim tekanan malar. Jisim, malar, tekanan, malar. Lagi? Nak 3. Isi kadu berkadar terus dengan suhu mutlak. Isi padu berkadar terus dengan? Suhu mutlak. Suhu mula. Mutlak kot. Suhu mutlak. Itu hukum Charles lah. Kamu menyebut hukum Charles kan? 3 andaian. Okey. Jisim gas yang terperangkap sama. Kemudian tekanan gas yang terperangkap tu sama. 3 andaian. Suhu mutlak. Dia berkadar langsung. Dia mesti mematuhi hukum ni lah. Hukum Charles. Okay. So itu dia 3 anggapan dan itu dia beberapa soalan. Bagi cikgu soalan ni tak thrilling sangat lah. Dia nak check kamu punya pemahaman saja. Ni tak thrill sangat. Kamu boleh tengok lagi ada sambungan soalan ni. Ni kerja kamu lepas ni. Untuk hari ni. Jawab soalan tadi yang kita dah bincang daripada 1 sampai 9. Cikgu nak kamu sambung 10 hingga 14 dalam buku latihan. Jawab soalan modul muka surat 108. Okey? Cuba soalan ni dulu. Boleh? Nanti rujuk Google Classroom cikgu upload ini di Google Classroom. Ada soalan nak tanya? Dah pukul 10.50. Tu dia. Lajak. Ada? Okay, kalau tak ada soalan cikgu rasa dah lama sangat. Kamu pun dah lama duduk depan handphone atau laptop tu. Kita boleh bersurai dulu. Besok kita jumpa lagi kan? Okay, boleh say goodbye dengan kawan-kawan. Boleh leave the class. Thank you for joining the class today. Okay, bye-bye semua. Alright. Bye cikgu. Bye.